Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi surau, pengurusi majlis, pengurusi surau dan barisan jawatan kuasanya Surau Al-Iman, Ashabul Fadilah, Tok Imam, Tok Guru, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, rakan-rakan jemaah daripada sekitar kawasan ini. Alhamdulillah, pada malam ni kita nak angkat satu tajuk, iaitu berkenaan dengan kehidupan komuniti dalam mana kita mencari keredaan ilahi. Saya mulakan dengan satu kenyataan yang dibuat oleh Ibn Khaldun yang menyatakan manusia ini sifatnya insan ijtimai. Maksud insan ijtimai, manusia ini dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia perlu bersosial, dia perlu berhubungan antara satu sama lain. Sebab itu awalan lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan manusia ini dengan pattern bangsa yang pelbagai. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak. Tujuannya adalah lita'arafu, untuk kamu kenal antara satu sama lain. Jadi antara maksud ta'aruf di situ ialah bukan nak cari gaduh, bukan nak cari bala, bukan nak cari bermasalah antara manusia, tapi nak hidup dengan harmoni. Bangsa, puak, tempat yang sentiasa selalu bergaduh, biasanya masalah amat banyak. Tapi bila mana boleh menjalinkan hubungan dengan konteks sosial yang baik, kesannya cukup besar. Jadi dengan sebab itulah bagi saya tajuk pada malam ni mencari keredaan ilahi melalui komuniti adalah salah satu daripada tajuk yang sepatutnya kita ambil kecakapan dan keprihatinan. Saya mulakan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu aw kama. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap baik atau diam. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya, memuliakan jirannya. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Tengok dua ibarat terakhir, jiran dan tetamu. Kenapa jiran? Kerana jiran ni penting sangat. Kadang-kadang yang berlaku mutaakhir ni, jiran jauh lebih penting daripada keluarga yang duduk jauh. Kadang-kadang keluarga duduk jauh, nak bertemu pun payah. Tapi jiran ni setiap hari, sakit, demam, pening, susah, semuanya jiran tahu. Tapi boleh jadi keluarganya tak tahu. Dan kena pula jiran yang baik,
maka kadang-kadang itu adalah satu anugerah. Bila jiran yang baik, dia menyelesaikan banyak masalah. Ini yang berlaku dan inilah yang kita dambakan. Siapa nak jirannya baik, maka hendaklah dia membaikkan diri dia. Itu kaedah. Siapa nak supaya dapat jiran yang saleh, dia hendaklah mensalehkan diri dia. Ini adalah amat penting. Saat yang sama kita memuliakan tetamu, maka dua cara ini akan memberi kesan yang besar dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam kampung kita, dalam taman kita, dalam persekitaran kehidupan kita, kita akan bertemu dengan banyak rencam kehidupan manusia. Tetapi yang biasa berlaku adalah namanya masing-masing individualistik. Maksud saya, keakuan, dan kita tak kenal pun jiran kita. Kita tak kenal pun warga kampung kita. Kerana tak ada satu wadah untuk kita zahirkan hubungan antara satu sama lain. Maka jadilah hubungan bersifat kaku dan dalam keadaan hubungan yang amat lemah. Jadi bila hubungan yang amat lemah, macam mana kita nak jadi sebuah tempat yang terbaik? Inilah cabarannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, satu-satu tempat itu baik bila mana tempat itu diasaskan dengan takwa kepada Allah. Adanya rumah Allah, adanya pengimarahan rumah Allah, adanya ajakan-ajakan untuk mengimarahkan rumah Allah. Bila ada perkara-perkara macam ni semua, dia akan memberi kesan yang cukup besar. Sebab manusia ni, jiwa dia bila tidak ada hubungan kelangsungan dengan Tuhan, dia akan jadi keras, dia akan jadi kaku, dia akan jadi jumuk, dia akan jadi jauh daripada realiti kebenaran. Masa itu hidupnya bebas, dibimbangi terbabas. Dan ini berlaku, tuan-tuan. Oleh kerana itulah, sebuah keinsafan perlu ada. Kita berada di sebuah kampung, di tempat kita ni, macam mana cara kita nak selesai? Cuba kita tekuni sunnah-sunnah Nabi. Cuba kita tekuni bagaimana kehidupan Nabi. Islam mengajar dua hubungan perlu dijaga dengan sebaiknya. Hablum minallah, hablum minannas. Tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan manusia. Bukan semata-mata dengan Allah, akhirnya dengan manusia kita banyak mentahmah dan mengatakan begiang-begiang. Atau bukan hanya dengan manusia, tapi akhirnya kaku ataupun gersang hubungan dengan Tuhan. Dua-dua tak baik. Yang baiknya bila dua-dua kena jaga. Bila dua-dua kena jaga, kita akan tengok satu ummah yang cukup berwibawa. Nabi daripada Mekah, tuan-tuan fahamlah di Mekah macam mana suasana masyarakat Islam yang minoriti bercampur dengan masyarakat Arab jahiliah masa itu. Makanya untuk menunjukkan cara Islami itu, masyarakat Madani Islami itu tak dapat. Sehinggalah bila mana Nabi dan sahabat telah hijrah kota Madinah. Sampai kota Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya membina satu negara baru dan menamakannya Al-Madinah, satu kawasan yang Nabi asaskan pertamanya dengan masjid, keduanya dengan muakhah, persaudaraan sesama Islam, ketiganya Nabi juga
telah membina satu piagam atau dustur atau perlembagaan Madinah, dipanggil Mitsaqu Madinah, hak kewarganegaraan. 3 perkara. Pertama, bila Nabi mula sampai, Nabi bina masjid, memberi makna dan signal masjid ni penting sangat. Orang baik kata, seperti Dr. Air Al-Qarani menyebut, kalau mu nak cari kawan, carilah kawan yang ada dalam masjid. Kerana orang yang ada dalam masjid, dia telah jaga hubungannya dengan Tuhan. Ghalibnya dia orang baik. Kalau kamu nak cari kawan, carilah kawan yang kenal masjid. Keduanya, kita tengok Nabi bina masjid. Awal-awal datang kota Madinah, Nabi tak fikir nak bina rumah dulu, masjid dulu. Sebab itulah tempat markaz Islami, perpaduan ummah, pertemuan, liqa mahabbah, perbincangan, pengatur caraan kehidupan, penyelesaian dalam semua masalah-masalah kehidupan, semuanya bermula di situ, masjid. Jadi bila masjid ini satu tempat yang cukup baik, maka penyelesaiannya banyak dapat diselesaikan apabila kita berada dalam masjid. Ini poin pertama, Nabi bina masjid. Sebab itu kita mari sini, kita kena bina surau. Jadi surau ni bukan bina dalam bentuk binaan ada saja, tapi kita nak surau tu jangan sifatnya kaku, tapi sifatnya hidup. Hidup dengan majlis, hidup dengan perbincangan, hidupnya dengan kerjasama, hidup. Bila surau hidup, masyarakat akan jadi baik, anak-anak jadi baik, pemuda jadi baik, orang tua jadi baik, hubungan pun jadi baik, selesai banyak masalah, semuanya jadi baik. Jadi surau ni kena hidup. Dan surau ni hendaklah diberikan hak kepada semua warga kampung tu. Surau kita bagi hak wanita. Biasanya wanita ni dia ada hak, ada majlis muslimat, ada. Surau ada warga tua, kita tahu ada mengajar macam malam ni seumpamanya. Tapi surau jangan lupa untuk warga remaja. Surau jangan lupa untuk warga anak-anak. Sebab itu kalau boleh ada juga untuk anak-anak. Anak-anak kecil kita isi dengan segala para Nabi diajar. Kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, sementara lagi Nabi Muhammad. Surau perlu kita tengok, buat badan kebajikan, macam mana nak ajak masyarakat pergi ke surau, mengimarahkan surau. Akhirnya tuan-tuan, bila kita bina betul-betul, surau ni memberi satu makna yang cukup hebat. Anak kita yang selalu ke surau, ke masjid, dia besar, dia berjaya, dia telah pindah ke Putrajaya, dia jadi orang besar satu hari nanti di Putrajaya. Dia datang ke rumah mak dia di sini, dia lalu ke surau tu, dia tengok dan dia menangis. Dia masuk dalam surau, dia sembahyang, dia mengingatkan nostalgia 25 tahun dulu, bagaimana ibu dan bapanya pimpin tangannya ke surau. Dan dia akan berkata, semoga Allah rahmat ibu bapaku, semoga Allah rahmat orang kampung tamanku, semoga Allah rahmat imam dan pengusi surauku yang aku tak pernah tengok dalam satu sejarah kebaikan sebagainya. Dan apabila dia tengok kelesuan berlaku pada zaman ketika itu, dia mengimbas kembali keseronokan hidup pada zaman ketika dia kecil dahulu. Maka di situ kita tengok ada makna dalam kehidupan, menjadikan orang tu hebat. Sebab itu surau merupakan tempat islahun nas, tempat membaiki manusia ke arah kebaikan. Ini sebenarnya.
Buatlah apa salah pun, surau jangan tinggal. Kita ada masalah, surau jangan tinggal. Kita bukan maksum, kita patah surau, istighfar, taubat. Tengok apa yang ada pada surau. InsyaAllah barakah dalam hidup kita. Ini penting tuan-tuan. Dan saya lihat punca surau itu, sebagaimana kiaskan pada zaman Nabi, adalah sebagai punca tersebarnya dan tertebarnya kebaikan. Itu poin nombor 1. Poin nombor 2 ialah Nabi sengaja bila datang kota Madinah, Nabi amat titik beratkan masalah persaudaraan. Maka Nabi menggunakan satu sistem muakhah, mempersaudarakan antara orang-orang Madinah dengan orang Madinah. Nabi buang lagi suku kaum Aus, suku kaum Khazraj, tapi Nabi namakan Ansar, pembela Islam, pembela umat Islam, pembela Muhajirin. Orang-orang Mekah yang datang ke kota Madinah, yang banyak kabilah, kabilah Bani Adi, kabilah Bani Hashim, kabilah Bani Muttalib, kabilah Bani Abdul Manaf, kabilah apa lagi, macam-macam kabilah. Nabi tukarkan nama kabilah tersebut kepada satu nama, namanya Muhajirin. Tak cukup dengan itu, Nabi gabungkan antara orang Ansar dengan orang Muhajirin. Maka disatukan antara Sa'd ibn Ar-Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Disatukan antara sahabat yang lain dengan sahabat yang lain. Seperti disatukan antara Abu Darda dengan Salmanul Farisi. Maka semuanya itu menjadikan hubungan keakraban. Yang ini yang dibina oleh Nabi. Hasilnya tuan-tuan, bila pembinaan macam ini, dia akan jadi kukuh. Tapi tuan-tuan, mutaakhir ni, dalam setahun dua ni, dalam 2-3 tahun ni, dalam 3-4 tahun ni, dalam 5-6 tahun ni, kita telah menghadapi satu ujian yang cukup besar. Ujiannya adalah ujian yang kita panggil ledakan alat medium komunikasi tercanggih. Zaman al-aulamah, zaman era globalisasi. Makanya setiap orang di kalangan kita ada handset dengan pelbagai bentuk namanya, bermula daripada Nokia sampailah kepada sekarang ni Samsung, iPhone, sampailah kepada Apple, macam-macam. Daripada harga mungkin RM7-80 satu kepada RM7-8,000 sampai satu, ikut jenama dan up to date yang terkini. Kemudian diisi aplikasi macam-macam. Adanya kalau nak minat game, dengan gamenya macam-macam game, dengan judinya macam-macam judi. Sehingga mereka kata duduk sini pun boleh judi, dalam handset pun boleh judi tuan-tuan zaman sekarang. Kita boleh tengok berapa banyak filem-filem porno, gambar-gambar porno, sampai kepada edit, sampai kepada ketagih. Orang tak tahu. Orang tak tahu. Bukan sekadar itu, kita tengok macam mana cinta-cinta love scam ada. Kita tengok penipuan-penipuan demi penipuan. Tapi manusia tertarik. Akhirnya tuan-tuan, parahnya keluarga sudah jadi renggang. 5 beranak duduk setempat, masing-masing dengan handset je. Akhirnya jadi renggang. Laki bini pun renggang. Sehingga kasihnya kepada handset tersebut menyebabkan hubungan berantakan. Saya bertemu dengan sahabat kita, seorang kaunselor, menceritakan
betapa banyak juga kes-kes dengan sebab ini berlaku. Keibu-bapaan, parenting, perceraian, permasalahan, macam-macam berlaku dengan sebab ini. Akhirnya kita terpaksa membayar dengan harga yang mahal. Runtuhnya institusi rumah tangga, anak-anak hilang kasih sayang, anak-anak hal masing-masing, masing-masing nafsi, masing-masing dalam keadaan tak herau dah kat orang lain. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Sejuzuk daripada kesilapan yang kita lakukan kerana terlalu edik, terlalu ketagih yang melampau, menyebabkan kita tak boleh nak kawal. Tuan-tuan, ini mahal. Jadi akhirnya rumah tangga ataupun ke ibu bapa anak-anak kita tak kisah, kita mati pun tak kisah. Yang pentingnya handset jangan hilang ya. Sungguh. Yang dia nak kita, kalau kita duitnya banyak, gerang tanah ada, rumah ada 5 butir, itu yang dia nak. Bagi tak ada apa. Cepetah je lah abah. Takkan nak suruh tunggu dalam kubur kata dia. Ya juga. Dia tidak ada rasa sebab dia ketagih tuan-tuan. Bahaya. Kita tak sedar. Tapi akhirnya bila kita tak peringatkan, kena ingatkan pada mereka. Jangan hidup dalam keadaan fantasi, dalam keadaan khayalan, dalam keadaan satu dunia sendiri punya. Tak boleh macam itu tuan-tuan. Sudah sampai masanya kita buat satu move. Kita guna alat mahal, tapi sekadar alat. Ada masa, ada waktu, dalam keadaan berperaturan, dalam keadaan sebagai cara untuk menyampaikan medium dakwah, mendapat secebis maklumat. Tapi kalau kita biar macam mana? Seorang perempuan telefon saya, cerita 3-4 tahun lepas. Ingat 2-3 tahun dah, lama dah. Dalam telefon tu dia menangis. Dia kata anaknya adalah anak yang genius, anak hebat, anaknya cukup hebat, ambil bahagian medik. Tapi apakan daya, kelebihan anaknya 24 jam kecuali tidur, pergi tandas dan makan sikit, melainkan yang lain depan komputer, laptop. Rajin sangat. Tengok, dapat maklumat macam-macam. Akhirnya sampai kepada satu pahaman, namanya pahaman etis. Pahaman tak percaya kat Tuhan. Dan debate dengan bapa, dengan mak, dengan ni, kalah mereka. Dan bawa satu pahaman seperti ini. Tak kemenangi ibu bapa, tak ke satu kerugian. Kerana salah dalam bentuk dia tak pernah belajar, dia tak pernah bertanya ulama, dia tak pernah pergi ke masjid surah bala, dia tak seimbang. Dia tak dapat nak beza dan dapat nak proses antara maklumat-maklumat yang setepatnya dengan banyak kebatilan-kebatilan yang diisi. Macam mana? Jadi di situlah kita tengok kalau ini berlaku, gerhana dan suram kehidupan kita. Macam mana kita nak mengislahkan juga kalau kita tengok dalam kehidupan kita ini, budaya sedekah sudah hampir tak ada dalam kamus kita. Contoh, rumah kita ada masakan. Kalau orang jenis tak rajin sedekah, Syekh, nak sedekah dah ni? Sedekah apa? Banyak ni, sayang sedekah. Bila sikit, cemok ni nak sedekah juga, sikit ni sayang. Banyak pun tak sedekah, sikit pun tak sedekah. Sedap pun tak sedekah, tak sedap pun tak sedekah. Sedangkan Nabi kata apa?
La tahkiranna jaratun jarataha walau bifirshini syatin. Janganlah seorang perempuan, jirang perempuan itu merasa hina terhadap jirang perempuannya yang lain, walaupun sekadar hanyalah secubit sekelumit daripada kaki kambing untuk disedekah. Kenapa disebut jirang perempuan? Sebab hak tokek tukang jaga masak ni perempuan, bukan lelaki. Jarang je chef lelaki tu adalah perempuan. Jadi dia orang dapur, jadi dia tahu sukatan keluarga dia makan tak makan banyak mana. Jadi walaupun sikit, sebab takut bau jirang sebelah, dia pergi sedekah. Jangan kita rasa kerti. Orang seperti ini orang baik. Dengan sebab dia sedekah, cara betul, sifat. Jiwa besar bagi jirang adalah amat penting. Saya terbaca satu kisah mudah. Satu keluarga yang ada anak, mungkin anak yatim, ibu duduk sebuah rumah. Sebelah rumah dia tu, yang dipisahkan dengan dinding atau apa ni, anak-anak perempuan sedang sewa, yang kerja kerani ke apa ke, sewa sebelah. Yang ni tak kacau yang ni tak kacau yang ni, sama-sama baiklah. Satu malam api padam. Bila api padam, maka anak jiran ni pergi ke rumah jiran sebelah. Bila pergi, ketuk pintu, keluarlah kakak jiran. Tanya pada jiran ni, Kak ada tak lilin? Kak ni pun jawab, tak maaf dek, kami tak ada. Ada apa color je dia tu, ada sikit. Kak, adik ni balik rumah, sedangkan dia ada sebeban kau lilin tu, ada lah 10 batang ke apa. Dia kata tak ada, kau dah buat apa color Selepas beberapa ketika, datang lagi budak, ketuk pintu. Bila ketuk pintu, kak ni keluar, ada apa dek? Mak kata kami ada 2 sahaja lilin, dia suruh bagi ke kak satu lagi. Tak berkek muka kakak tu. Faham makna? Sikap, sifat. Kita jangan anggap baru macam tu. Tengok dia baik, dia ada sikit, dia bagi. Kita banyak pun ada. Sungguh kadang-kadang kita tak terasa. Sekarang suasana ekonomi yang tidak berapa sihat, ramai yang demam ekonomi. Saya tahu banyak perkara sebab selalu orang datang kat jabat, tengok tak bersiap. Macam mana nak selesai? Kita kena ingat, ini hari kita, satu masa nanti hari atas kepala kita. Allah boleh jadi apa-apa. Sebab itu sikap memberi, menolong ramah-ramah ni baik sangat. Kerana budaya macam ini budaya yang baik. Bila dah boleh buat macam ini, masyarakat akan tenang. Masyarakat akan tenang, jiwa akan tenang. Beri. Jangan kita jadi macam tu. Jadi ini walaupun sikit, ini juga cara kita nak islahkan. Anak kita bagi kat dia tiap-tiap bulan, tapi ada masa kita tak dapat bagi, dia sedih. Sebab kita tak ada duit sebanyak itu, serentak. Tak banyak pun, RM500 contoh. Betul lah kita tak ada duit. Tiba-tiba datang jiran seorang pakcik tu, dia bagi anak kita RM500. Anak kita ingat yang pakcik tu bagi 50 tahun dia ingat. Yang kita bagi 14,000 tak ingat dah.
Bahasa mahalnya kita tengok. Dan kita appreciate. Sedangkan tengok sebab beri. Kita tengok dalam kehidupan. Perkara-perkara macam ini kita nampak simple tuan-tuan. Tapi makna yang cukup besar. Kita nak bina satu gagasan. Anak-anak kita, keluarga kita, anak-anak jiran kita, sahabat-sahabat kita semua. Kita akan rasa sebuah keluarga. Kenapa orang tak baik? Sebab dia disekat hak-hak yang sepatut dia dapat, dia tak dapat. Jadi akhirnya ada susah lah. Gunalah macam-macam teori, macam-macam cara yang akhirnya ada yang betul dan ada yang tak betul. Azan ni terus lalu ke atau semayang? Terus Saya sebenarnya hari ni saya nak minta maaf tuan-tuan. Saya terpaksa balik awal. Kebetulan air Selangor baru ada, masanya tak ada. Jadi anak saya biasa saya hantar petang. Pukul 2 petang. Tapi cikgu duk royak kena hantar malam. Jadi tu saya pun kalau nak hantar lewat kesian saya balik tahajud lalu dah pulaknya. Patut nak tidur juga dulu. Jadi tuan-tuan, tak apa. Saya sambung dalam 10-15 minit lagi insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini antaranya. Kedua, kita dalam jiran-jiran ni jangan banyak sangat bercakap. Bila banyak bercakap, dia membawa kepada tuduh, fitnah, macam-macam. Tak macam ni. Jadi cakap kadang kejap-kejap je. Sekadar perlu je. Dia tak boleh duduk sembang lama dan buka cerita ni macam-macam. Orang yang tak ada kerja, ceritanya lebih pada profesor, tuan-tuan. Lebih pada ahli politician. Dan sekarang tu tengok Google, dia ulah macam-macam. Kalau musim orang tentang belanjawan, dia lebih pakar daripada pakar ekonomi belanjawan. Dia ulah, sedap dia ulah. Tapi kadang-kadang kopi segelas pun tak lepas bayar. Mau bayar tu. Kadang-kadang. Jadi benda macam ni kita tak nak macam tu. Jadi orang akan kena. Sebab kapung ni bila tengok, kita akan gelarkan tu. Pak Mak cakap banyak tu. Ya. Mak Minah tu suka beletir tu. Kena je. Tak ada kita sebut hak baik-baik. Hak ni baik, hak ni baik, hak ni baik, hak ni baik, tak ada. Ini pun permasalahan yang kita kena tengok dan kita kena faham. Untuk nak jadi baik ni tuan-tuan, nak cari pahala dalam komuniti ni memang banyak sangat. Dan memang mudah sangat. Kita boleh ajak mereka ni pergi masjid, pergi surau. Kita temu, kita kata jom masjid. Dia tak jawab pun tak apa dah. Pahala dah. Bertemu, beri salam, Assalamualaikum, pahala dah. Dalam masyarakat ni tuan-tuan, bab makan nombor 1. Malam ni makan sedap tak? Makan kena ada. Saya selalu sebut, makan kena ada. Kerana makan ni manusia ni dia tak boleh lepas pada tu. Sebab tu kalau buatlah rancangan cerita tak ada makan susah. Mana ada drama tak ada makan? Filem mesti ada punya kedai makan ke apa, mesti ada makan orang nak. Tempat saya mengajar tak jauh dari sini tuan-tuan. Satu di Sepang, namanya di Masjid Salat Tinggi, Masjid Syamuddin. Satu lagi Masjid Nilai Putra, Masjid Datuk Kelana. Kita punya cara mengajar setiap hari Sabtu dan hari Ahad pukul 8.30. Tiap-tiap hari Sabtu tu mesti ada makan punya. Dan saya tengok bila 2 bulan sekali kita ada kambing bakar. Masa kambing bakar tu memang ramai orang datang. Saya rasalah manusia ni dia suka je tu. Ni saya nampak macam gurau, tapi sebenarnya itu tarikan. Kambing bakar tu memang mahal. Tapi kalau 10 riyal seorang, 20 riyal seorang, kadang-kadang tu tak terasa pun. Sebab makan dia makan sama-sama.
Tengok macam tadi saya tak semena-mena pagi mereka bagi tahu hari ni kita nak belanja makan, jadi pakat makan semua, dapat makan cuma tiap-tiap meriah. Jadi surau kita pun kadang-kadang pengusi kena fikir kambing bakar 4 ekor. Ramai orang datang. Tak apa, kita cari bajet. Benda barang boleh cari. Payah sangat tak dapat kambing, ayam bakar dulu, golek dulu. InsyaAllah ada kesan. Budaya jamu makan. Majlis-majlis kenduri kematian, tahlil, buat masjid, buat surau, ajak makan. Jadi mendekatkan gian. Tak apa hak nak buat di rumah satu hari buat di surau aja. Ada keberkatan dan kebaikannya. Poin seterusnya tuan-tuan, kita juga kena fikir sebaik mungkin. Dalam hidup kita ni peluang kita. Hidup kita sekali je. Pak Hamka kata hidup hanya sekali, justru biarlah bererti. Kalau 4 kali senang, rosak pun apa tak kisah. Tapi hidup kita ni sekali ni je. Ambil peluang. Depan kita ni ramai tak yang kita tahu sudah mati. Ramai dah. Ramai ada tak hak mari surau ni mati dah? Ramai Ustaz. Nak sebut boleh sebut 10 orang. 10 apa 200 pun boleh sebut. Mana ramai. Tapi bila mati tu orang kata apa? Dua patah je. Baik. Berat dia. 2 je. Dia ni orang baik. Dia ni orang berat. Tengok. Maknanya tuan-tuan, cubalah kita hidup ni kita buat baik. Buat sebanyak mungkin baik. Buat baik. Selepas buat baik, buat baik. Buat baik. InsyaAllah kesannya cukup besar. Sampai orang sebut mak tu, ya Allah, dia mati. Tok Imam mari masjid surau teringat ke dia. Tok Bilal teringat dia. Orang ni teringat ke dia. Dialah yang rajin bersih surau, dialah yang rajin sedekah, dialah yang rajin tolong, dialah, teringat habis kat dia. Tapi berapa ramai orang macam tu? Tak ramai, seorang dua gitu. 15 tahun bila tengok anak mak, Allah kata arwah abah awak baik benar dia. Orang akan ingat. Buat tuan-tuan, tunjuk. Orang berbakti pada agama Allah tak rugi. Tak rugi, untung. Kita boleh buat macam tu. Kita tolong orang, kita selesai masalah orang, muka orang tu suka, muka orang tu senyum, muka orang tu puas hati, baik. Tapi kalau ada orang ni gak bengkak, orang ni nak marah, orang ni geram je, orang ni rasa macam-macam, susah kita. Dalam hidup cuba jadi orang macam ni. Maka bila kita jadi macam itu, kita nak bila kita ada dalam satu masyarakat, kita mewajahkan masyarakat kita dengan wajah yang baik. Teringat saya kisah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama besar Mesir, sekitar tahun 900 Hijrah. Dia kata, aku pergi sebuah kampung Badui. Badui ni dia ada kemah-kemah je. Aku sampai kampung tersebut, malam diberi aku satu kemah, ditunjukkan semua telaga dan tempat nak qada hajat apa semua. Oleh kerana aku ni tok guru besar, belum subuh sejam dua aku telah bangun. Aku pergi ke semua, keluar sahaja daripada kemah aku terkejut. Semua khemah sudah ada pelita-pelita dan lilin menyala. Menjadi kelaziman orang Badui bila dia tidur, pelita dengan lilin dia padam, supaya takut tepuh terbakar ke, akhirnya habis. Jadi dia tunggu. Dia padam. Bila dia nyala sahaja tu menunjukkan tuan tu sudah ada jaga.
Dia tengok semua khemah penyala. Dia pergi khemah pertama, dengar ahli itu sedang zikir. Khemah kedua sedang semayang. Khemah ketiga sedang baca Quran. Khemah keempat sedang munajat. Khemah kelima sedang semayang. Khemah yang keenam sedang baca Quran. Antara baca Quran, zikir, munajat, semayang, itu saja istighfar. Dia kata kalau inilah yang berlaku pada kampung ini, nescaya kampung ini, tempat ini akan diberkati Allah Ta'ala. Walau annahum amanu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalaulah sebuah penduduk kampung negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan buka pada mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Allah boleh buka, tuan-tuan. Jadi tepuk dada, tanyalah iman. Mula-mula kita, kemudian ajak isteri kita, suami kita, kemudian ajak keluarga kita, kemudian tebarkan lagi besar. Pada masa itulah insya-Allah kejayaan bersama kita, insya-Allah. Sekadar itulah tazkirah ringkas saya pada malam ni, dan mohon maaflah saya terpaksa pergi sekarang juga. Jadi saya semayang kat lain lah, kerana ada jadual yang ketat sangat. Malam ni je, lain kali jemput lagi saya makan, insya-Allah.